Mausu'atil Adabil Islamiyah, himpunan ataupun susunan iaitu adab-adab di dalam Islam. Ya. Baik, jadi pagi ini sambung adab yang seterusnya, iaitu adab huruf ta yang seterusnya. Kalau sebelum ini saya kongsi iaitu adab at-tadawi, adab berubat. Ya. Kemudian sebelum itu lagi at-tatha'ub, adab menguap. Ya. Iaitu adab pada pagi ini tarbiyatul aulad wa huququhum. Ya. Mendidik anak dan hak-hak mereka. Tarbiyatul aulad dan hak-hak mereka. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala, antara tanda kekuasaan Allah, antara rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah mengurniakan anak kepada kita apabila kita berkahwin. Orang tak berkahwin pun kadang-kadang ada anak juga, anak luar nikah. Ya. Jadi Allah memberikan anak kepada kita, maka antara ciri ibu bapa yang ikhlas, dia berniat untuk menjadikan keluarganya keluarga yang beramal dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah suruh solat, dia ajar anak keluarga dia solat. Allah suruh jauhi zina, maka dia bagi peringatan kepada anak dia, dia beritahu ciri-ciri zina, dia pun elakkan keluarganya daripada mendekati zina. Kerana Allah sebut di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, janganlah hampiri zina. Allah tak kata wala zina, ya, janganlah kamu berzina, tapi jangan hampiri zina. Hampiri zina ni filem-filem yang mendedahkan aurat, yang berciuman, yang seksi dan sebagainya, dia tutup. Dia tak tunjuk kepada anak-anak dia. Bila tertengok pun dia kata, inilah benda yang menghampiri zina, benda inilah yang Allah larang. Ya, kalau dia biar sahaja, maka sebenarnya dia belum cukup syarat lagi dalam mendidik anak dia tersebut. Ya. Baik. Yang pertama sekali disebut kat sini, dalam tarbiyatul aulad, nak mendidik anak, kata penulis, hendaklah bermula dengan pemilihan isteri itu sendiri, kata penulis. Ya. Bermula dalam pemilihan isteri. Bagaimana? Daripada pemilihan isteri yang baik, yang solehah itulah maka akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Bila seorang isteri tersebut soleh, insya-Allah dia akan mendidik anaknya sebagaimana ilmu untuk mendapatkan anak yang soleh. Seperti mana ulama-ulama yang terdahulu, kebanyakan ulama-ulama, contohnya Imam Syafi'i. Ya, sesiapa sahaja ulama, biasanya mereka ni hebat, mereka ni soleh, orang alim, kerana mak dia pun orang soleh, orang alim. Ya, kita tengok bagaimana Anas bin Malik, seorang sahabat Rasulullah kanak-kanak. Dia ni diberi rezeki oleh Allah belajar dengan Rasulullah 10 tahun full. Ya, bukannya 2-3 jam sehari, 24 jam sehari. Ya, belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru segala guru di dunia ni, hebat. Ya, semasa kecil mak dia serahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, orang semua bagi hadiah kepada engkau. Bila engkau sampai di sini, aku ni orang miskin, aku tak ada harta, tapi aku ada harta yang sangat bernilai di sisi aku. Anak aku yang paling aku sayang, Anas. Ambillah ya Rasulullah, kau buatlah hamba kau suruhlah buat apa-apa pun. Ya. Maka Rasulullah pun pegang Anas bin Malik. Rasulullah kata bagus. Ya. Maka Rasulullah pun ambil Anas sebagai hamba. Tapi hamba-hamba pun bukannya hamba abdi, tapi hamba yang berilmu. Ya, Rasulullah bila dia ambil hamba, maka hamba tersebut akan jadi soleh, akan jadi berilmu. Itulah rezeki Anas bin Malik. Antara sebab Anas bin Malik direzekikan macam tu kerana mak dia ni orang solehah. Mak dia orang yang solehah. Siapa mak dia? Ummu Sulaim, sahabiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam
sebelum Rasulullah sampai ke Madinah lagi. Bila sampai di Madinah, maka adalah seorang lelaki musyrik daripada Madinah nak meminang Ummu Sulaim selepas dia diceraikan oleh suaminya, ya, suaminya yang musyrik. Suaminya nama tiba-tiba terlupa pula huruf ta, ya, depan dia, ya. Itu bekas suami yang muslim, ya, saya terlupa. Maka dia ni datang meminang Ummu Sulaim. Bila meminang Ummu Sulaim kata tak boleh. Ummu Sulaim ni orang comel, tetapi tak ada harta je, tak boleh. Terkejut dia sebab dia ni pimpinan di Madinah. Kenapa kau tolak aku? Semua orang perempuan tak tolak aku kalau aku meminang, sebab aku ada harta. Kenapa kau tolak? Ni mesti sebab kurang hantaran, kurang hadiah. Kalau kau nak emas, aku boleh kumpulkan emas, aku bagi kepada engkau. Kata Ummu Sulaim, bukan kerana itu, wahai sekian. Ya, Abu Sufyan, bukan Abu Sufyan, saya terlupa. Maka habis itu kerana apa? Kerana engkau masih lagi musyrik, engkau tidak ada iman. Apa tu iman? Apa tu? Iaitu beriman bahawa tiada Tuhan selain Allah dan mengakulah Muhammad itu adalah pesuruh Allah dan Rasulullah. Betul ke apa yang kamu kata tu? Kalau aku beriman, kata Ummu Sulaim, kalau engkau beriman, maka engkau boleh berkahwin dengan aku tak nak apa-apa harta sekalipun, cukuplah mas kahwinnya adalah iman engkau. Maka terkejut, betul ke main-main ke kau nak harta? Tak, aku cakap betul. Dia pun bawa aku jumpa Rasulullah. Dia pun mengucap, bila mengucap berkahwin. Tengok betul cakap Ummu Sulaim. Dia berkahwin walaupun dia miskin, bukan kerana nak duit, tapi nak kerana dia nak iman, nak seseorang tersebut masuk Islam, ya. Itu dakwah Ummu Sulaim. Maka bila berkahwin, suaminya pun jadi muslim, jadi lebih baik daripada sebelum tu, jadi orang yang soleh, ya, jadi sahabat yang soleh. Saya terlupa nama suami Ummu Sulaim, ayah tiri kepada Anas bin Malik. Jadi antara sebab Anas bin Malik ni jadi direzekikan oleh Allah orang yang berilmu kerana mak dia orang solehah, orang hebat. Bukan senang, ya, seorang wanita ni dalam miskin, kemudian tak ada harta, ikut Rasulullah pula, beriman kepada Allah, yang penting nak jadi baik, ya. Biasanya orang susah ni ujian dia ni sanggup buat apa saja asalkan dapat duit, ya, sanggup kerja-kerja yang mendedahkan aurat, sanggup tinggal melewatkan solat. Tapi Ummu Sulaim tidak. Ya, sebab itulah Rasulullah ada mengajar kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku minta berlindung daripada kufur dan fakir. Kufur ni tak bersyukurlah. Fakir ni miskin, lagi teruk daripada miskin. Kenapa Rasulullah ajar doa tersebut? Kerana bila fakir ataupun miskin ni, kita akan jadi kita akan jadi lebih mudah melakukan maksiat. Ya. Baik. Satu hari, antara hadis yang diamalkan oleh Ummu Sulaim, satu hari anak dia balik buat kerja. Saya pernah cerita sebelum ni dalam bab lama dah, dalam bab ukhuwah fillah. Kata Anas bin Malik balik ke rumah. Dia pun buat kerja sikit. Maka kata mak dia, Anas, kau buat apa tu? Adalah, kau nak bagi mana lepas ni? Sibuk je. Aku nak buat kerja yang disuruh oleh Rasulullah. Rasulullah suruh buat apa? Tanya Ummu Sulaim. Adalah, Rasulullah suruh buat rahsia, ibu tak boleh bagi tahu. Maka kata mak dia, wahai Anas, pergi buat kerja tersebut cepat. Jangan bagi tahu rahsia tersebut walaupun pada seorang pun. Kata Ummu Sulaim kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik pun meriwayatkan hadis ni. Dia kata, wahai sahabat, kalaulah aku tak jaga rahsia, ibuku lah orang yang pertama tahu rahsia tersebut. Rahsia yang Rasulullah suruh buat kerja tersebut, ya. Nak bagi tahu apa? Anak ibu dia ni beramal dengan apa yang dibagi tahu oleh Rasulullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza haddatha ar-rajulu bil hadith faltafata fahiyal amanah." Bila seorang lelaki ni
bercakap sesuatu bil hadis, dengan sesuatu perkataan, faltafata, kemudian dia pun menoleh ke kiri kanan. Kan dia tengok kiri kanan. Anas, kau pergi sini, buat ni, buat ni. Fahiyal amanah, kata Rasulullah, itulah adalah rahsia. Rahsia maksudnya tak boleh bagi tahu orang. Jadi Anas bin Malik ni disuruh oleh Rasulullah buat kerja. Rasulullah pun tak bagi tahulah, ini rahsia yang bagi tahu orang. Rasulullah tak pesan macam tu. Tapi Rasulullah hanya macam tadilah, Anas mari sini. Tujuan pandang ni tak nak bagi orang dengar. Kau buat ni. Maka bila balik ke rumah, ibu Anas pesan pula macam tu. Kalau rahsia jangan bagi tahu seorang pun. Nak bagi tahu bahawa ibu dia memang benar-benar beramal dengan suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan ibu zaman sekarang. Ya, kalau saya pun boleh jadi dulu-dululah. Bila ada rahsia, anak pergi mana tadi? Nak dengan ayah? Adalah pergi mana-mana. Cantik orang tu. Berderau darah mak, kan. Siapa tu cantik tu? Adalah. Tak boleh bagi tahu, ayah kata rahsia. Apa tindakan mak tersebut? Ya. Kalau adik bagi tahu, mak belanja aiskrim. Dah pecah dah lah rahsia. Tapi mak Anas bin Malik lain. Rahsia, pergi buat kerja, jangan bagi tahu sesiapa pun. Maknanya setiap ajaran Rasulullah, kalau begitulah cirinya, setiap ajaran Rasulullah dia amal sebenarnya. Maka bila ibu solehah, anak pun jadi orang soleh. Ya. Siapa lagi? Ibu kepada Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Antara kisah-kisah orang-orang baik, orang-orang sufi ni, dia ni disuruh mak dia belajar. Maka biasalah bila musafir zaman dulu banyak perompak di padang pasir. Maka mak dia jahit baju, dia buat special baju, dia buat satu lubang kat sini, bawah ketiak, simpan duit. Duit, baju tersebut tebal. Bila di tangan perompak, budak bagi duit, aku rampak engkau ni. Maka dia pun raba tak ada duit perompak tersebut. Kau ada bawa duit tak? Mak dia dah pesan dah, kalau ada orang tahan engkau, maka kalau ada orang tahan, mak dia kata apa-apa pun engkau jangan berbohong. Berbohong ni sesuatu yang tak bagus. Engkau ada duit tak? Ada, bawa. Dia pun raba lagi. Engkau ada bawa duit tak? Ada. Kau bohong aku kan? Tak bohong. Mana duit engkau? Sebab mak dia pesan jangan berbohong. Ada kat sini. Dia pun tengok, ada sungguh celah sini. Tarik sikit, terselit-selit. Kenapa engkau sanggup bagi tahu duit engkau ada kat engkau? Padahal Padahal engkau boleh saja tak mengaku engkau boleh pergi selamat. Kau boleh belanja. Mak aku pesan jangan sesekali berbohong. Kita kenalah jujur. Ya, macam luruh bendul lah pula kan. Maka disebutkan perompak tersebut jadi insaf. Kerana anak tersebut jujur. Siapa lagi? Antaranya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dia hebat, dia hafal Quran, hafal hadis dan sebagainya. Antara faktor dia ni orang soleh, dia cerdik adalah mak dia ni sangat jaga pemakanan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ni semasa dia belajar, masa kecil, dia ulang alik rumah mak dia larang Imam Syafi'i makan makanan orang lain. Hanya makanan yang dimasak oleh ibunya sahaja. Ada satu riwayat yang mengatakan satu hari mak dia termasak telur ayam-ayam yang makan jiran sebelah. Ya, maka ingatan dia kurang sikit. Maknanya mak dia sangat menjaga makanan Imam Asy-Syafi'i. Jadi kata penulis di sini, dalam nak mendidik anak, yang pertama mestilah memilih isteri yang baik. Benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tungkahul mar'atu li arba', dinikahi orang perempuan tu kerana 4 perkara. 5 liha, kerana hartanya, wali hasabiha, kerana martabatnya, wa jamaliha, kerana cantiknya, walidiniha, kerana agamanya. Fazfar bizatid din, maka pilihlah kerana agama, turibat yadak, kamu akan berlepas tangan. Ya. Jadi bila pilih yang beragama, berlepas tangan maksudnya apa?
relax sikit. Kalau pilih yang berharta, banyak pula kerjanya. Ya, kalau pilih comel, kalau ramai sangat mengorak, jailer pula kita. Ya, kalau jenis main kaki FB tu, kita pun buka FB dia, ramai pula puji dia. Ramai pula puji dia ni. Mesra pula dia jawab-jawab mesej orang. Nak nasihat-nasihat, nanti dia kata kita ni ustaz pula. Alah, belagak ustaz pula. Ya. Tapi kalau yang beragama, insya-Allah dia tak buat benda-benda tersebut. Taribat yada, kata Rasulullah, berlepas tangan kamu, relax. Insya-Allah ia akan mendidik anak tersebut jadi anak yang soleh. Jadi dalam bab tersebut memilih isteri ni tidaklah dinyatakan secara perinci dalam bab tarbiyatul aulad. Jadi panjang pula. Cuma dia letak secara ringkas saja. Akan datang bila sampai bab memilih isteri akan ada huraian-huraian dia. Yang kedua, dalam mendidik anak ni, setiap usaha maupun nafkah yang diberikan mestilah semata-mata mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kanat lahu shadaqah." Jika seseorang memberikan nafkah kepada keluarganya dan itu dia lakukan semata-mata hanya mengharap pahala daripada Allah, bererti dia telah bersedekah. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa? Setiap apa yang kita bagi, kita niatkan. Kalau kita niat nak dapat pahala, dapat pahala. Ya, maknanya apa? Memanglah kewajipan, fardu-farduan. Tapi ikhlas ni bukanlah semata-mata kita buat ni kerana kewajipan. Kita niat nak pahala pun sebenarnya ikhlas juga. Macam tuan-tuan datang solat subuh ni berjemaah. Kenapa solat subuh berjemaah ni? Nak dapat pahala 27 kali darjat. Pahala ni. Kita sebut benda tu. Maka sebenarnya itu pun ikhlas. Sebab ada orang mengajar, kalau kita niat kerana nak pahala sebenarnya tak ikhlas. Salah sebenarnya. Kita kalau nak beribadah jangan niat nak pahala. Niat rindu kepada Allah. Itu pun ikhlas juga sebenarnya, tapi ikhlas tahap lebih sikit. Ya. Kenapa tidak Rasulullah ni banyak cerita tentang kelebihan pahala? Rasulullah tujuan cerita kelebihan pahala nak suruh kita ni buat amal soleh. Jadi kita beramal kerana nak pahala pun sebenarnya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita belanja tersebut, kita jangan kita niat kerana apa? Kerana nak pahala, dapat ikhlas. Tetapi dengan syarat janganlah berlebih-lebihan dan janganlah kedekut pula. Ya, berlebih-lebihan dia jadi membazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Membazir ini bukan sekadar makanan, ya. Bahkan pakaian dan sebagainya. Maka dia ni ikhwana syayatin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar sedang-sedang. Ya, anak nak makan roti canai, anak kecil umur 3 dan 4 tahun, ya, 4-5 tahun roti canai. Kalau sebiji seorang, ya, tak habis biasanya. Jadi dia beli supaya sedang-sedang. Kalau 2 biji pun tak habis, ayah habiskan, okey lagi. Tapi kalau 2-3 biji, mak 2 biji, ayah 2 biji, anak sebiji seorang, 2 biji lah sebab dia lapar semalam tak makan katanya. Tengok tak habis, kita buang. Itulah membazir, dilarang oleh. Tapi kedekut juga tak boleh juga. Sebiji bagi 4 je, kamu kecil lagi. Kedekut pula, tak boleh. Biar sedang-sedang seperti mana yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kena ajar anak ni kadang-kadang kena susah sedikit. Kena susah sedikit. Contohlah anak umur 5-6 tahun, isteri pun katalah, tengok dalam internet itu ada motor elektrik lah. Tengok budak tu naik, kita beli nak sebiji. Mentang-mentang kita dapat bonus. Murah je, 300 je. Ya. Benda-benda mewah macam tu lah jangan diajar sangat. Biarlah dia belajar susah masa kecil ni, ya. Cukup ada basikal biar kayu. Nanti beli kereta mainan tu tak nak kayu, malah lah pula. Ajar dia supaya dia bersederhana. Pakaian sederhana, bermain sederhana, makan pun sederhana, sekali-sekala ada mewah.
Sekali-sekala beli juga KFC, tapi sekali-sekala makan juga yang kurang-kurang supaya dia tahu ramai lagi orang susah daripada kita. Ya. Kemudian menyuruh anak solat pada umur 7 tahun. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin." Suruhlah anak-anakmu solat sedangkan mereka ni umur 7 tahun. Wadribuhum, pukullah mereka, alaiha, ke atas mereka, wahum abna'a 10 sinin, ketika umur mereka 10 tahun. Wafirru bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Kata Rasulullah, hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. 7 tahun kena suruh solat. Nak bangun nak solat. Semalam subuh saya suruh anak saya, sebab hari Minggu tak pergi sekolah. 7 tahun ni darjah 1. Yusra, bangun Yusra sembahyang subuh, tidur lagi. Lepas tu saya pulang balik sembahyang subuh, bangun sembahyang subuh, tak bangun lagi. Patah lagi, bangun sembahyang subuh, tak bangun pakai sudah. Tapi tak marah. Sebab Nabi kata suruh. Dia tak bangun, dia tidur, tak ada masalah. Sebab Nabi kata umur 7 tahun suruh je. Ini tak apalah, hujung minggu tak payah suruh solat, biar dia tidur, bangun pukul 10 nanti mandi-mandikan dia, tak. 10 tahun dah kena suruh walaupun hujung minggu. Ingat tu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Start bila? 7 tahun. 7 tahun tu umur bila? Standard kita ni tahun 1 lah. 8 tahun waktu cuti-cuti ke waktu apa dah masuk solat, suruh solat. Antara cara nak suruh dia solat, kita suruh, dalam masa sama kita ajak. Sebab rumah saya sebelah masjid, saya ajaklah pergi masjid. Kalau tak jadi imam boleh bawa, kalau jadi imam tak boleh bawa, tak boleh kawal duduk belakang. Yang kecil, yang lelaki tu bising sikit. Ya. Saya tak bawa. Kalau saya bawa, dia akan sembahyang sebelah, tak ke mana-mana lah, diam. Kalau saya tak jadi imam, akan bawa, tak bising. Jadi selain antara teknik nak suruh semayang, kita ajak semayang, ataupun dia biar dia jadi imam, kita jadi imam kat rumah ke, dia semayang dekat belakang. Tapi kalau ibu bapa ni tak suruh, ya, tak apalah, kecil lagi, kita suruh solat zuhur, subuh ni dia letih tidur, semalam main game lewat, maka dia telah melanggar suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan ada cucu, ya, 7, 8, 9 dah kena suruh dah. Ya, suruh. Kemudian pada umur 10 tahun pukul. Kalau dia tak nak solat, pukul ni rotan lah. Ya, rotan. Tapi bukan rotan dengan yang kuat, sekadarnya. Kalau tak ada rotan, hanger ke, ya, bukannya, ya, ayah suruh solat ni, nanti ayah datang sekali lagi, kalau tengok tak solat, ayah akan rotan satu. Contohlah, kita datang, dah solat belum? Pek. Ya, sakit juga budak-budak. Ya, lagi tarik macam ni. Pek, kena. Maka itu antara pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kata rotan ni tak relevan dah zaman sekarang, tak. Jangan anggap suruhan Rasulullah ni tak relevan. Segala suruhan Rasulullah sebenarnya relevan sampai kiamat. Ya, praktikal sampai kiamat. Jangan remehkan suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ya, bukan daripada hadis, antaranya ada apa, satu syair Arab, saya terlepas pula hadis tersebut. Ada satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh menggantung, ya, menggantung rotan di dalam rumah. Mana terlepas saya. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, "Allikus sawta haitsu yarahu ahlul bait fa innahu adabul lahum." Gantunglah sebuah cambuk. Cambuk ni apa? Alat untuk menghukum, rotan ke, di tempat yang dapat dilihat oleh penghuni rumah. Sesungguhnya perkara itu dapat meluruskan adab mereka. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih.
Kata Rasulullah, gantunglah rotan. Ya, kadang-kadang ada orang malu nak gantung rotan, bukan rotan lah, campur ni apa-apalah, ya. Malu nak gantung sebab kena tegur tetamu. Oi, tengah-tengah alam rotan ni, garang sungguh ya awak ni. Kita malu letak kat dapur, letak atas marita. Rasulullah kata gantunglah supaya dilihat oleh orang. Itu akan meluruskan adab anak. Bekengnya Rasulullah tak, Rasulullah tak bekeng. Tapi itulah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia relevan sampai kiamat. Jadi kata Rasulullah umur 10 tahun dah kena rotan. Namun begitu, anak-anak ni kalau dia dah semayang tak perlu rotan. Ya. Kalau dia dah ikut solat, dia tengok ayah dia solat, jom kita pergi solat, dia solat pula main-main. Tak perlu rotan, yang penting solat je. Yang penting solat. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita datang semayang, kita masuk soft kedua. Soft kedua ni ada budak umur 6 tahun tengah semayang. Dia dibagi dia semayang lah tu, semayang sambil main, garu-garu, pusing kaki, angkat semua. Kita anggap dia budak. Orang lain dah takbir, mana takbir, kita tak takbir lagi. Berdosa kita alih budak tersebut. Sebab dia dikira semayang dengan cara dia. Adik duduk belakang, ni soft orang dewasa. Dia pun sambil semayang ni, dia undur belakang, berdosa orang yang suruh tersebut. Tapi kalau kita suruh sebelum dia angkat takbir, yang tu tak ada masalah. Ya. Yang penting semayang. Lepas tu dia didiklah perlahan. Ya. Lagi bagus budak-budak yang macam tu, kadang-kadang saya tengok dia tengah main-main, pak saya pegang bahu. Berdiri tegak, nyanggak gerak. Ya. Biar dia tahu cara semayang betul. Kadang-kadang dia ke belakang sikit sebab dia segan orang dewasa. Saya pun tolak ke depan sikit. Depan sikit biar soft lurus, tapi main lagi. Ya. Jadi walaupun bukan anak saya, sebab hukumnya kalau kita alih, sebenarnya kita telah buat suatu kesalahan lah, ya. Baik, lainlah kalau dia sebelum solat lagi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya daripada manusia dan batu. Surah At-Tahrim ayat 6. Ya. Antara cara kita nak pelihara keluarga kita daripada neraka adalah kita suruh ahli keluarga kita jangan buat maksiat dan melakukan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan tangguhkan, tak apalah kecil lagi, jangan. Ikut masa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat masa saya kecil, darjah 6 ke tingkatan 1, saya ada kawan seorang ni, tak semayang dia. Daripada darjah 1 sampai darjah 6 tak solat. Kenapa tak solat? Tak pandai. Ayah tak suruh ke? Tak. Tiba-tiba saya lalu masa darjah 6 rasa boleh jadi, lalu depan rumah dia bunyi dia mengamuk. Bunyi dia pun menangis, kena rotan tibai dengan ayah dia. Malas semayang. Sebab kita orang kampung biasa lalu depan rumah orang, nak pergi rumah dia nak main, tengok dia tengah menangis kena rotan. Lepas tu esok tanya, kenapa kau kena bedah dengan ayahmu? Bahasa Terengganu lah. Apa mu kena bedah dengan ayahmu semalam? Kemarin aku duduk semayang, ayahku suruh semayang, aku duduk semayang. Lepas tu ayahku mahu kena bedah, kau kena bedah. Salah pendidikan tersebut. Ya. Sebenarnya Rasulullah suruh daripada umur 7 tahun. Umur 10 tahun baru rotan. Ni dia tak suruh, darjah 1 sampai darjah 5 tak suruh, darjah 6 suruh tiba-tiba tak semayang kena bedah. Salah lah. Cara yang dia buat tersebut, dia kena ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang seterusnya membesarkan anak-anak dalam akidah yang benar dan membiasakan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Antaranya hadis, satu hari Rasulullah dia naik unta, naik kenderaan. Di depannya ada Ibnu Abbas. Naik satu motor, satu kenderaan yang sama. Ibnu Abbas masa ni kanak-kanak umur 10 tahun. Maka Ibnu Abbas ni siapa? Sepupu Rasulullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masa tu umur Rasulullah dah 50 lebih. Ibnu Abbas 10 tahun. Walaupun sepupu, macam atuk dengan cucu lah. Maka kata Rasulullah, ya gulam, wahai budak,
inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku nak ajar engkau beberapa kalimah. Ihfazillah yahfazka, engkau jagalah Allah, Allah akan menjaga engkau. Ihfazillah tajiduhu amamaka, engkau jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah berada di depan engkau. Iza sa'alta fas'alillah, bila engkau minta, mintalah dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah, bila engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummati law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, kalaulah seluruh umat ni berkumpul semata-mata nak bagi manfaat kepada engkau, takkan dapat bagi manfaat melainkan telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawi jitama'at ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika. Ketahuilah, kalau seluruh umat di dunia ni berkumpul nak bagi mudarat pada engkau, takkan dapat memudaratkan engkau selagi mana tidak tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil qalam, qalam pen telah diangkat. Ya, apa maksud rufi'atil qalam ni? Maksudnya takdir dah siap tulis dah daripada dulu, takkan tulis-tulis baru dah. Ya, rufi'atil qalam wajaffatis suhuf, lembaran suhuf telah ditutup. Apa tu? Buku takdir ni telah ditutup. Kita semua ada takdir masing-masing. Ada masa kena pukul, ada masa kena aniaya, ada masa dapat nikmat. Jadi ini pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas umur 10 tahun. Ya, 10 tahun masa tu, budak lagi, tapi pesannya sangat berat. Kalau saya baca ni, kita kena syarah hadis ni, kena syarah. Ibnu Abbas tak payah syarah-syarah, budak. Ni pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ingat terus, disampaikan hadis ni sampai kepada kita. Pada masa tu umur dia 10 tahun, budak lagi. Allahu Akbar. Ya, jadi nak cerita kat sini, kepada anak-anak kita kena terapkan akidah yang benar. Ya, akidah yang benar biasanya dalam berbicara, ya, antaranya setiap kali nak buat apa-apa baca doa. Baca doa, nak makan baca doa. Dia pun bacalah doa pasti tersebut, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya, doa tersebut hadis dhaif. Bila anak saya seorang ni masuk darjah 1 tahun 1 di sekolah dinilai, sekolah swasta tu, isteri saya nak masukkan, masuk, di balik dia baca doa lain. Dia baca doa kuat-kuat, Allahumma barik lana fi wa ablina khairan min, bismillah. Saya pun dengar, oh bagus. Itu antara doa hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandai cikgu dia ajar. Ya. Jadi setiap benda ajar doa. Nak tidur, nak berjalan, bila naik motor nak hantar sekolah tu, saya kata, okey, baca doa subhanallazi sakhkhara lana, jerit-jerit. Ya. Maha suci Tuhan. Ya. Jadi kenapa? Kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tengok cerita hantu lah contohlah. Saya bukan cerita saya bagus, tapi antara praktikal, bila tengok cerita hantu dia takut. Kalau takut sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ajar macam tu. Takut je sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu hantu tu tipu belaka tu. Tak ada kuasa, lembek sebenarnya. Kalau kita sebut a'udzubillah, cabut lari habis. Nak pergi ambil barang kat dapur gelap, sebut apa? A'udzubillah, dia pun jalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Itu antara cara ajar supaya akidah dia betul. Ya. Nak minta, tengok Rasulullah ajar kepada Ibnu Abbas. Nak minta tolong dengan Allah. Jangan risau. Kalau ada orang nak apa-apakan kamu, tak boleh melainkan kalau Allah izinkan. Kalau orang nak bagi manfaat macam mana pun, tak boleh selain Allah izinkan. Ya. Baik. Jadi kena terapkan akidah yang benar kepada anak-anak. Antara ajaran yang kurang sesuai, ya, zaman sekarang ada saya baca, dia kata anak-anak ni kita jangan sebut perkataan negatif. Jangan sebut jangan. Macam mana pula tu? Kita kena cakap benda lain. Contohlah dia kata jangan pukul adik. Tak boleh cakap jangan pukul adik. Habis tu cakap macam mana? Adik ni kita kena sayang, belai-belai dia pun macam tu.
Itu antara penulisan. Isteri saya lah kata semalam, saya nak betulkanlah perkataan saya, tak nak sebut saya, jangan ni perkataan negatif, tak bagus. Saya berkatalah sebenarnya pendidikan tersebut telah lapuk, ketinggalan zaman. Cara pendidikan tersebut, ya, itu sebenarnya pendidikan cara orang Nasrani. Kalau ada tuan-tuan beramal dengan pendidikan tersebut, pendidikan Nasrani. Orang Nasrani ni tuan-tuan, dia berdakwah, dia cakap benda baik je, syurga je, dia tak cakap benda buruk. Jesus love you. Bila kamu sayang Jesus, Jesus akan bagi syurga, dosa kamu akan diampunkan. Tak cerita langsung tentang dosa. Sebenarnya pendidikan tersebut kurang tepat. Habis itu yang tepat yang mana? Yang macam Rasulullah. Siapa kata perkataan jangan tersebut tak bagus? Bagus juga. Sebab apa? Dalam Al-Quran Allah sebut dua-dua, Nazir, Bashir. Bashir ni khabar gembira, Nazir ni peringatan. Ya, kalau buat jahat balasannya macam ni. Dua-dua Allah sebut. Allah tak sebut dalam Quran Nazir je, berita gembira je. Kalau berita gembira je macam Nasrani lah pendidikan tersebut. Tak boleh sebut jangan, salah. Pendidikan tersebut. Dalam Quran banyak perkataan jangan. Wala taqrabu zina, dan janganlah kamu hampiri zina. Ya. Kalau ubah buang jangan jadi macam mana? Hendaklah kamu bersama isteri kamu sahaja, buat baik-baik. Orang takkan faham. Tapi Allah sebut secara direct, wala taqrabu zina. Ya. Riba pula macam mana? Wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Kalau nak tukar haram kepada positif macam mana? Susah. Dihalalkan jual beli. Jual beli je. Ya. Jadi susah. Kalimah syahadah kita pun start dengan jangan. La ilaha illallah, jangan sembah selain Allah. Kalau nak ubah kepada positif, sembahlah Allah sahaja. Tak secara apa? Tak secara spesifik. Kalau sembah Allah sahaja boleh jadi dalam masa sama dia ada pakai tangkan, disembah juga benda lain. Tapi secara detail, la ilaha illallah, jangan sembah melainkan Allah. Ya, jadi dalam pendidikan anak kita kena ambil pendidikan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kena balance. Ada Bashir, ada Nazir. Khabar gembira dan khabar amaran. Contoh. Hari ini kena semayang. Siapa semayang awal waktu, tertib, cantik, nanti tengah hari Umi akan belanja. Tapi siapa yang tak semayang, Umi tengok je tak semayang, Umi akan rotan. Itu Bashir Nazir lah tu. Khabar gembira dan khabar buruk. Ya. Kalau panggil khabar gembira lah, semayang. Siapa semayang Umi akan belanja. Amaran tak ada. Maka pendidikan tersebut seperti mana orang Nasrani. Ya. Baik. Kemudian seterusnya, membiasakan anak-anak berakhlak dengan akhlak yang baik, suka memperbaiki. Ibu bapa ni mesti bagi arahan yang jelas, memperbaiki kekeliruan. Ya. Satu hari Nabi melihat Umar bin Abi Salamah, sahabat Nabi masa kecil, ya, budak. Dia menghulurkan makanan, nak ambil makanan dalam piring guna tangan kiri. Maka kata Rasulullah, ya gulam, hei budak, samillah, sebutlah nama Allah, wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, makanlah yang dekat denganmu dahulu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Jadi berdasarkan hadis ni, kita ibu bapa ni, orang tua mesti memberi tahu benda yang jelas. Tak boleh kita main perli-perli ataupun suruh dia teka. Kan? Contohlah ulur tangan kiri. Kita berkata tak pandai makan tangan kanan ke? Sebenarnya arahan tu tak jelas. Itu macam perli. Rasulullah tak, budak nak makan tangan kiri, budak sebut nama Allah, makan tangan kanan, makan yang terdekat. Rasulullah dibagi arahan jelas. Ya. Rasulullah tak kata jangan, ya, nak makan tangan ni, jangan makan tangan kiri, tak jelas juga. Habis tu makan tangan mana?
Kadang-kadang budak dia bela-bela. Jadi Rasulullah bagi tahu secara jelas terus. Jadi tugas ibu bapa ni, kalau anak-anak buat salah, tak perlu kita marah, bebel sangat tentang kesalahan tersebut. Dia kena bagi tahu yang jelas apa yang terbaik, apa yang betul. Contoh, saya bagi contohlah. Jadi parenting pula saya pagi ni. Nak buat macam mana? Ya, sebab bab ibu bapa. Tuan-tuan boleh amal lah. Contoh, kita balik, anak baju dia sepahkan, cabut baju sekolah letak atas lantai, beg sekolah tak letak dalam bilik, letak tengah-tengah alam. Kita pun katalah, ni kenapa baju ni bersepah macam ni tak pandai letak dalam mesin basuh ni. Ni beg kenapa duduk tengah-tengah ni? Salah tuan-tuan. Cara Rasulullah tak ada macam tu. Kata Anas bin Malik, selama aku menjadi hamba Rasulullah selama 10 tahun hidup bersama Rasulullah, tak pernah Rasulullah cakap jangan kepada aku. Ya, tak pernah Rasulullah tegur marah aku, jangan pun tak pernah. Jangan yang macam mana? Tanya, bukan jangan, tanya pun tak pernah dalam hadis. Tanya macam tadi lah. Bila baju letak tengah alam ni, kenapa baju tak letak dalam mesin basuh? Kenapa? Nak suruh nak fikir benda tu salah. Sebenarnya perkataan tu pun salah. Jadi Rasulullah buat macam mana? Kalau ada salah saja, macam kes ni, budak makan tangan kiri, Rasulullah kata budak makan tangan kanan, makan yang dekat. Nabi tak kata kenapa tak makan tangan kanan. Nabi tak kata. Jadi macam mana kalau anak lepok? Orang Terengganu kata lepok. Lepok ni biar kain tadi. Cara yang benar, cara Rasulullah, nak ambil baju letak dalam mesin basuh. Tu je. Arahan terus. Kalau kita kata kenapa macam ni, kenapa macam ni, itu namanya membebel. Membebel itulah kurang berkesan kepada anak. Ingat, ibu-ibu, biasa ibu-ibu lah suka kenapa-kenapa ni. Ya, kalau saya, ayah, saya tak ada suruh-suruh, saya buat sendiri, letak tepi. Malah nak cakap banyak, ya. Jadi macam tu. Jangan kenapa kata nak ambil baju letak dalam mesin basuh. Nak ini beg letak kat tepi. Esok buat lagi, suruh lagi. Memang biasa manusia ni pelupa, nama lagi insan. Kita pun pelupa juga, dewasa ada benda-benda. Jadi bila kita suruh setiap hari, insya-Allah dia ingat. Nak baju letak tepi. Ya, anak lambat makan. Kenapa lambat sangat makan ni? Itu namanya membebel. Nabi tak tanya kenapa-kenapa. Nak makan cepat sikit. Nak maghrib dah. Keluar lagi, makan cepat sikit. Nak maghrib dah. Macam tu je lah suruh. Itu cara pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, tak pernah Rasulullah tanya kenapa-kenapa, terus suruh. Satu hari ada seorang sahabat baru masuk Islam. Dia Dia datang ketuk pintu rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, kok. Ada di dalam, aku nak jumpa. Rasulullah ada kat dalam. Maka Rasulullah bagi tahu kepada hamba perempuan dia. Dia ni tak pandai beradab, izin masuk rumah. Wahai hambaku, pergi keluar, bagi tahu dia, ucapkanlah Assalamualaikum, boleh saya masuk? Nabi bagi tahu lafaz tersebut. Hamba dia pun buka pintu. Tutup pintu. Saudara, Rasulullah kata kamu tak beradab. Rasulullah suruh kamu ucap Assalamualaikum, adkhul ni boleh saya masuk? Maka lelaki pun sebutlah Assalamualaikum, adkhul. Waalaikumsalam, masuklah, kata Rasulullah. Tengok cara Rasulullah. Orang buat salah, Rasulullah tak kata tak pandai bagi salam ke? Ya, datang rumah orang tak pandai bagi salam ke? Itu bentuk pertanyaan. Itulah membebel. Kadang-kadang orang belah sana dia tak boleh proses. Apa yang sebenarnya nak kita bagi tahu ni? Apa yang nak suruh aku buat sebenarnya? Rasulullah terus bagi solusi. Jadi antara cara pendidikan Rasulullah disebutkan dalam kitab ni, kita kena bagi arahan dengan jelas. Jangan banyak tanya. Kalau buat salah, memang biasa budak buat salah, terus bagi arahan apa yang kita nak. Jadi cubalah ibu-ibu di sana, kalau ada anak cucu ya di sini, cuba fikir, ada tak kita jenis macam tu? Ya, ada je salah kita tanya, ada je salah kita tanya. Ya. Jadi tanya sikit-sikit boleh, tapi kalau tanya dengan niat nak membebel, nak suruh dia rasa bersalah, itu yang kurang tepat. Dan saya cuba praktikkan pada anak dan juga anak murid mengaji kat rumah. Ya, cara ni, sebelum ni bila mengaji,
Bila dia salah, saya suruh ulang. Kan ada ayat tertentu, wabashiril ladzi ulang lagi salah tu, wabashiril ulang lagi salah tu, wabashiril ladzi ulang lagi salah tu. 20 kali ulang, wabashiril ladzi, nangis tu. Ya. Tension. Dia nak berberontak dengan saya, tak berani, menangis. Lepas tu bila belajar teknik Rasulullah, dibaca salah kan. Contoh amma yatasaalun, dengung, mim besar tu kena dengung. Amma yatasaalun, cara Rasulullah macam mana? Amma yatasaalun, dengung. Amma yatasaalun, ikut ustaz baca. Amma yatasaalun, itu baru betul. Suruh Rasulullah kata macam dalam hadis tadi, Rasulullah suruh kamu ucap Assalamualaikum. Dia tak kata Rasulullah suruh kamu bagi salam, tak. Rasulullah suruh kamu ucap Assalamualaikum. Jadi dalam pendidikan kata-kata pun macam tu juga. Ya. Kalau takut sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kalau nak baca Quran kena baca apa? Bismillah. Kita kena terus sebut lafaz tersebut. Baca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lepas saya buat macam tu pada budak mengaji Quran, budak lagi cepat alih, lagi cepat pandai, dan saya tak tension. Sebab mengajar ngaji ni budak tak pandai tension sebenarnya. Ya. Kenapa tak dengung? Mim besar dulu ni kena dengung. Itu pertanyaan bebel namanya. Ya. Terus bagi solusi, senang cara Rasulullah SAW. Kita tak tension, budak cepat pandai. Baik. Yang terakhir pada pagi ni iaitu memisahkan tempat tidur anak-anak bila umur dia 10 tahun. Fafirru bainahum fil madaji, kata Rasulullah, pisahkanlah tempat tidur anak-anak pada umur 10 tahun. Nak bagi tahu apa? Anak-anak antara lelaki dan perempuan. Orang barat dia pisah tidur daripada baby. Baby lagi dia pisah tidur. Orang Melayu, baby duduk sebelah mak, ayah tidur kat bawah. Saya lah tu, betul-betul lah. Nak tidur kat luar panas, dalam bilik ada aircon. Mana betul pisah tempat tidur masa baby ke pisah tempat tidur masa kanak-kanak? Sebenarnya dua-dua betul. Tapi yang paling betul, yang penting 10 tahun mesti pisah. 10 tahun besar. Maknanya banyak masa baby bersama mak ayah pun tak ada masalah sebenarnya. Dia bukan satu kesalahan, bukan satu dosa. Kita ikut Rasulullah, kita bukan nak ikut barat. Ya. Jadi 10 tahun dipisahkan ni antara lelaki dan perempuan. Umur 7 tahun, 6 tahun dah boleh pisah dah, 5 tahun dah boleh pisah dah. Jadi masuk antara, kalau anak kita ada lelaki ada perempuan, lelaki bilik lain, perempuan bilik lain. Sebab itulah ada ulama mengatakan rumah orang Muslim paling kurang kena ada 2 bilik. Paling kurang. Bilik pertama bilik mak ayah, bilik kedua bilik anak-anak. Tiba-tiba anak ni ada lelaki perempuan, maka anak lelaki perempuan dalam bilik, yang lelaki dalam ruang tamu. Sebab dia lelaki, dia tak boleh, orang perempuan kena tu. Lagi bagus kalau ada 3 bilik. 2 bilik ni paling kurang. Kalau ada 1 bilik memang tak bagus. Bila 1 bilik, bilik pertama mak ayah, anak-anak tidur kat mana? Laki perempuan kat ruang tamu bercampur laki perempuan. Itulah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada banyak bilik, baguslah, bilik tetamu apa semua. Maknanya orang Islam ni kena kaya, tak boleh hidup susah sangat, kena berusaha. Paling kurang rumah dia kena ada 2 bilik. Jadi berusaha menjadi kaya itu pun antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita lebih boleh mendidik anak-anak ni jadi lebih apa? Lebih tersusun, lebih baik mengikut apa yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sekadar ini, mudah-mudahan dapat manfaat. Saya beramal, tuan-tuan pun beramal. Yang baik itu daripada Allah, kurang lemah saya mohon maaf. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.